اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحلال حرام ومن سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تحمل لساني يفقه قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وامت علينا حكمتك وانصر علينا من عزائمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى يا الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka Shiratal ladzina InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz insyaAllah. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 384 insyaAllah, ayat 101 surah Hud insyaAllah. Belum tu kita share dengan sahabat-sahabat dulu insyaAllah. Kita share dulu. Kita share. Kita share sahabat dahulu insyaAllah. InsyaAllah
Kita terus ayat 101 sambungan semalam maghrib. Ya. Tak habis lagi 101 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum wa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Ayat 101 surah Hud insya-Allah. Maksudnya, dan tidaklah kami menginaya mereka, tetapi merekalah yang menginaya diri sendiri. Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhanmu. Dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka. Surah Hud ayat 101. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan balasan yang akan dilonggokkan ke atas Fir'aun kerana kesalahannya memimpin bangsanya sendiri, maka Allah Ta'ala menyebut wa ma zalamnahum, wahai manusia, kami sekali-kali tidak menginaya kamu semua. Walaupun Fir'aun akan diletakkan di dalam neraka sebagai pemimpin yang qarut dan taghut. Tetapi adakah Allah telah berbuat inaya kepada orang? Adakah Allah suka buat khianat kepada orang? Tidak sebenarnya. Allah tidak begitu. Yang zalim tu semua manusia juga. Yang zalim cuma makhluk dia, yang tidak mau, yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin zalamu anfusahum, tetapi sebenarnya manusia sendiri yang menginayai diri mereka sendiri. Mereka sengaja menzalimi diri mereka sendiri dan berbuat inaya terhadap diri mereka sendiri. Perkara ini kerap kali, kata Datuk Guru Ambo sebut. Kata Datuk Guru Ambo sebut, kerap kali bagi kita orang Melayu, segala yang perkataan zalim dan inaya difahami sebagai perbuatan berbuat zalim kepada orang lain. Orang Melayu, kata Datuk Guru, perkataan zalim ni sebenarnya digunakan untuk menzalimi orang lain. Inaya pun sama juga, menginayai orang yang lain. Itu perkataan maksud orang Melayu. Bagi orang golongan jahil yang tidak memahami dan menerima didikan Al-Quran, oleh sebab mereka tidak berfikir dengan lebih mendalam, secara tidak disedari mereka sanggup menginayai diri mereka sendiri. Masalah apa? Tak ada ilmu, tak nak mengkaji, tak nak memahami. Rupanya dia tak sedar, dia sedang menginayai diri dia sendiri, bukan orang lain. Ada orang tidak berbuat inaya kepada orang lain kerana dia duduk di rumah saja. Orang macam ni tetap dianggap telah melanggar perintah Allah, kerana bila time sembahyang dia tidak bersembahyang. Ini bererti dia telah berbuat inaya kepada dirinya sendiri. Kerana apa? Kerana ketika itu dia telah mendedahkan dirinya kepada neraka. Apabila Allah beri kepada dia tubuh badan, kesihatan dan makan minum yang cukup lengkap, sepatutnya dia memelihara tubuhnya baik-baik supaya boleh masuk ke dalam syurga. Allah dah bagi lengkap dah. Cukup makan, cukup minum, cukup tempat tinggal.
tapi dia sendiri menginaya dirinya sendiri. Dia mendedahkan dirinya kepada dalam neraka. Macam dia nak sangat neraka. Ataupun dia tak sedar, ataupun dia tak perasan, dia dedahkan diri kepada neraka. Itu kena renung kita. Wahai Allah, bagi lengkap, cukup duduk di rumah dia. Orang macam ni tak dianggap telah melanggar perintah Allah. Kerana bila time sembahyang, dia tidak sembahyang. Dianggap telah melanggar perintah. Simple ya, solat. Bila waktu solat, dia langgar perintah. Tak hendak dia. Kemudian, dia telah berbuat inayah pada diri sendiri. Kerana apa? Dia telah mendedahkan diri kepada Allah. Neraka Allah Ta'ala. Contoh. Bila kita membuat contoh yang tidak elok, menyebabkan orang lain akan menirunya. Ini berarti kita telah menginai orang lain dan diri kita sendiri. Kita bagi contoh, kita tak sembahyang depan anak-anak. Kita menginai diri kita sendiri, kita menzalimi keluarga kita sendiri. Solat je. Semua orang ikut tak solat. Contoh. Semua tak nak bangun solat. Akhirnya, kita dituduh. Tak. Kita terus berbuat sedemikian. Kita zalim pada diri kita sambil kita menzalimi diri orang lain. Kena pula kerabat kita. Ni. Kata Tok Guru, katakanlah seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat. Ini bermakna perempuan tadi telah menginaya diri dia sendiri kerana mendedahkan auratnya. Apabila orang lain memandangnya cantik dan menyebabkan mereka ingin berpakaian seperti itu juga. Ini bermakna perempuan tadi telah berbuat inaya kepada orang kerana memberi peluang kepada orang lain meniru perbuatannya yang bodoh itu, yang hodoh itu. Nampak? Dia tak tutup aurat. Dia dijadikan teladan sebenarnya. Dia mengajar orang lain pula buat perkara yang hodoh tersebut. Jadi perbuatannya menginai orang bukan hanya dengan cara memukul, menampar atau membunuh sahaja orang lain, tetapi mencederakan orang lain pun kita boleh dianggap menginaya. Jadi ditunjuk bab auratnya. Orang pula menengok. Orang pun melihat. Orang lelaki suka. Pasal apa? Adalah alasan. Tak melihat, tak menengok, membazir katanya. Tengok sekali. Tapi tak kelip-kelip. Lagi hebat dosa. Lagi hebat pandangan tersebut. Itu kena renung kita. Kena renung bab-bab macam tu. Maksudnya, mendedahkan aurat, akhirnya orang lain jadi mangsa. Jadikan juga pula kita ni jadi tauladan ataupun jadi pelajaran orang lain. Follow fashion yang ditunjukkan tersebut. Itu contoh satu je. Aurat saja. Dedah aurat. Jadi teladan. Apalagi dengan anak-anak dia, apalagi dengan adik-beradik dia. Semua kena pula yang buat tu sulung akaknya. Semua ikut. Akhirnya habis terdedah. Kita tak perasan, kita menginaya diri kita sendiri, menginaya diri orang lain. Itu kaedah yang Allah Ta'ala beritahu kepada manusia. Kalau bersetuju, kita mesti terima. Tetapi kalau tidak bersetuju, kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Di akhirat kelak, kalau kita tidak berkelahi juga dengan Tuhan, sudah pasti ianya sudah tidak padan dengan tenaga kita. Sebagai hamba abdi kepada Allah Ta'ala, selama mana manusia berada di muka dunia ini, mahu tidak mahu manusia berkewajipan tunduk dan mematuhi perintah Allah. Kalau kita bekerja dengan sebuah syarikat,
Selama mana kita bekerja di situ, kita berkewajipan mematuhi segala peraturan dan arahan ketua. Kalau kita berasa tidak mahu bekerja dengan tauke sebuah syarikat disebabkan dia garang, kedekut atau dia perintahkan kita buat benda yang bukan-bukan, maka kita boleh larikan diri. Dia tidak boleh buat apa-apa kepada kita sebab dia juga adalah manusia. Tetapi tauke besar alam ini, kata Tok Guru, bukannya manusia. Dia adalah Tuhan. Kalau kamu dengar kata-kata Allah, maka Allah upah dengan syurga. Sebaliknya, kalau kamu tidak mendengar kata-kata Allah, kamu akan Allah sumbatkan ke dalam neraka. Kita mesti mematuhi perintah-perintah, peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini adalah hamba kepada Allah Taala, bukannya rakyat Allah Taala. Kita menjadi rakyat kepada manusia, sama ada rakyat Kelantan, rakyat Terengganu ataupun rakyat Malaysia. Adapun dengan Tuhan, kita tidak bertaraf rakyat, tetapi kita bertaraf seorang hamba. Seorang rakyat boleh menegur presiden, ketua dan bosnya, tetapi seorang hamba tidak boleh menegur Tuhannya. Allah Akbar. Tulis sekali Tuan Guru ni Abdul Aziz. Sebab itulah setiap pagi kita, setiap pagi hari kita berikrar melalui doa kunut. Fa innaka taqdi, sesungguhnya Tuhan, kamu sebagai penghukum. Wala yuqda alaik, tidak ada kuasa di muka dunia ini yang boleh menghukum ke atas kamu. Inilah bentuk pengakuan seorang manusia kepada Tuhannya. Sehandal-handal manusia sekarang disebabkan dia boleh menghukum. Boleh jadi dia adalah menteri besar ataupun perdana menteri. Tapi orang lain tetap boleh mengkritik dan mengambil tindakan balas ke atas dirinya juga. Hebat-hebatnya manusia. Simple ya. Contoh menteri, menteri besar ke, perdana menteri ke, dia boleh menghukum manusia juga. Tapi orang lain boleh kritik lagi. Rakyat boleh kritik lagi. Itu level, level makhluk manusia dengan manusia. Wa innahu la yazillu man wallait. Sesungguhnya aku mengaku bahawa kamu tidak akan menghina orang yang berkawan rapat dengan kamu. Orang yang berkawan dengan rapat dengan kamu dan mematuhi apa yang kamu perintah, apa saja perintah kamu, mereka itu adalah orang yang mulia. Maka kamu tidak akan menghinanya walaupun dia dipandang hina oleh manusia. Maksudnya, sesungguhnya aku mengaku bahawa Allah tidak akan menghina orang yang berkawan dengan Allah Ta'ala. Kita mengaku bahawa Allah tidak akan menghina orang yang berkawan rapat dengan Allah. Orang yang berkawan rapat dengan Allah dan mematuhi apa saja perintah Allah, mereka itu adalah orang yang mulia. Maka maka Allah tidak akan menghinanya walaupun dia dipandang hina oleh manusia. Siapa yang rapat, siapa yang dekat dengan Allah Ta'ala, jangan bimbang. Pasal apa? Allah takkan hina kita. Walaupun kita ni dihina, dipandang hina oleh makhluk manusia. Wala ya'izzu man adait. Dan Allah tidak akan memuliakan orang yang berkelahi dengan Allah. Ingat tu. Allah tidak akan memuliakan orang yang berkelahi dengan Allah, yang mengingkari, yang lawan Allah Ta'ala. Mana-mana orang yang berkelahi dengan Allah Ta'ala, walaupun dia berasa dia mampu berkelahi dengan Allah,
hakikat sebenarnya dia dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingkar dengan Allah Ta'ala, dia tak nak patuh hukum-hukum Allah Ta'ala. Masih lagi mencari pengecualian daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya dia dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tabarakta Rabbana, maka maha agunglah Allah, mahai Tuhan kami. Maha agunglah wahai Allah Tuhan kami. Wa ta'alait, dan maha tinggilah Allah. Wa ta'alait, hujung tu. Falakal hamdu ala ma qadait, maka Allah lah segala puji dan segala mujur mengikut apa saja yang Allah perintahkan. Allah perintahkan perkara itu halal, aku tetap berterima kasih. Dan Allah kata perkara itu haram pun, aku tetap berterima kasih. Kerana apa? Kerana yang haram bererti barang itu mendatangkan mudarat kepada kami. Barang yang wajib seperti barang itu bermanfaat pada barang yang wajib berarti barang itu bermanfaat buat kami. Bila Allah larang, kita tinggalkan. Dah tahulah, Allah dah jelaskan benda yang haram. Benda yang haram memang memudaratkan. Tinggalkan. Ni contoh yang diberikan. Bila barang yang wajib, yang halal, dia tidak mendatangkan mudarat, malah bermanfaat buat kita. Kita ambil. Lepas tu dibagi dua, halal ataupun haram. Lepas tu kita segala puji kepada Allah Ta'ala mengikut apa saja perintah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Allah perintahkan perkara yang halal, kita tetap berterima kasih. Bila Allah perintahkan perkara yang haram pun, kita juga berterima kasih. Tinggalkanlah. Itu saja. Maksudnya kita kena renung bab tu. Kadang-kadang kedegilan kita, kesombongan kita yang tak nak mau mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak kerana Allah mengharamkan perkara barang yang haram, dan kalau Allah tidak kerana Allah menghalalkan barang yang halal, maka kami sendiri pun tidak tahu hendak agak mana, agak sama ada barang itu membawa manfaat ataupun mudarat. Maka terima kasih banyaklah Tuhan, kerana Allah tentukan awal-awal lagi bahawa barang ini barang yang bermanfaat dan barang ini barang yang memudaratkan. Nampak? Allah jelaskan awal-awal lagi dalam Quran pernah tulis mana yang halal, mana yang haram. Kita cara yang terbaik ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa yang kita baca itu, insya-Allah manusia akan putus angin, yakni hilang minat, kata Tok Guru. Hendak melawan dan menyanggah apa yang dia sendiri ikrarkan pada setiap pagi. Itu kadang-kadang kena faham doa kunut tadi. Dibacakan bab kunut tu baru kita tahu apa yang kita buat selama ni. Boleh jadi ada yang berkata, kalau begitulah maksud doa, aku tidak mahu membacanya lagi kerana menyusahkan aku. Kamu itu orang cerdik dan ada otak. Cuba fikir setakat mana kamu hendak bergaduh dengan Tuhan. Adakah sanggup menahan lapar? Mampukah manusia tidak tidur waktu mengantuk? Jadi kalau kita di atas dunia ini tidak boleh menyanggah hukum-hukum Allah, ini kan pula hendak mencanggah dengan neraka di akhirat. Kalau benda-benda yang kecil begitu pun kita tidak boleh hendak canggah. Tolong mengakulah bahawa kita ini hanya manusia yang maha hina berbanding Allah yang maha gagah kuasa. Ini satu lagi misalan. Baru-baru ini, kata Tok Guru, MADA memberitahu rakyat Kedah bahawa pihaknya kekurangan air dan tidak dapat membekalkan air sepenuhnya pada tahun ini.
kita kata okeylah. Kerajaan yang berkuasa di Kelantan tidak memberi baja, tapi yang maha berkuasa memberikan air. Kerajaan yang berkuasa di Kedah memberi baja, tetapi yang maha berkuasa tidak menurunkan hujan. Apa saja benda yang kita berkuasa di atasnya tidak tentu. Tidak tentu lagi, hanya selaras dengan kehendak yang maha berkuasa. Contoh. Kerajaan negeri boleh bagi air. Kerajaan negeri boleh bagi baja. Kerajaan negeri tak boleh bagi air. Pasal apa? Air datang dari mana? Air datang daripada Allah Ta'ala. Bersamana kerajaan. Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'. Ketika bala menimpa, tidak memberi faedah kepada mereka segala macam Tuhan yang mereka puja selama ini selain daripada Allah, walaupun untuk manfaat yang sedikit. Apabila bala Allah menimpa manusia, maka segala bentuk pujian yang dipuja oleh manusia, sama ada berupa orang, berhala ataupun teori, semuanya itu tidak boleh memberi pertolongan kepada mereka. Tu, bila Allah hantarkan balanya, tenteranya, tak ada siapa yang boleh halang. Tak ada siapa yang boleh halang. Apa yang mereka puja, apa yang mereka sembah yang lain pada Allah Ta'ala, patung ke apa ke, semuanya senyap, tak boleh bergerak untuk membantu. Seru maksudnya puja atau panggil. Apabila kita memanggil seseorang, berarti kita ada suatu hajat dengannya. Artinya kita yakin bahawa dia ada buat sesuatu yang boleh menolong kita. Begitulah asal usul pemujaan. Apabila kita menyeru ya Allah, maknanya kita menyeru wahai Tuhan, aku hendak cakap kepada kamu sepatah bahawa aku uzur, banyak dosa dan banyak kurangnya iman. Maka tolonglah beri keimanan kepada aku dan ampunkanlah dosaku. Jadi apabila kita manggil, artinya kita menganggap Tuhan melebihi segala-galanya daripada kita. Lebih dari segi tenaganya, kekayaannya, ilmunya. Soalnya, siapakah yang mustahak perlu sungguh-sungguh kita manggilnya? Yang mustahak perlu kita kita seru bersungguh-sungguh ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malangnya bagi setengah-setengah orang, dia tidak menjadikan Allah sebagai seruannya. Sebaliknya, dia memuja benda-benda yang ada di atas muka dunia ini, dan puncak kebendaan itu ialah berhala dan duit. Berhala dan duit menjadi puncak segalanya. Allah dia lupakan terus. Yang tak sembah berhala, yang sembah Allah pun masih terus memuja duit. Berlaku sekarang. Lepas tu jadi lain. Sepatutnya sekarang dengan COVID, kita menyeru pada Allah Ta'ala. Meraung kita dengan Allah Ta'ala, merintih, merayu dengan Allah Ta'ala. Setiap masa untuk diminta dikeluarkan virus tersebut. Sepatutnya buat macam tu. Nak tunggu apa lagi sebenarnya? Terus kepada Allah Ta'ala sepatutnya kita merayu, merintih kita dengan Allah Ta'ala. Itulah yang sepatutnya kita seru. Sebab itulah Tuhan berkata, lamma jaa amru rabbik, ketika mana perintah Tuhanmu dan hukum Tuhanmu menimpa kamu, wa ma zaduhum ghaira tadbibi, sebenarnya segala pujaan mereka sama ada kepada berhala, tokong, harta benda, mahupun manusia, bila datang bala aku, maka segalanya penyembahan tidak boleh berbuat apa-apa melainkan kerosakan dan kesunyian. Datangnya bala Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh halang. Tiada siapa pun yang boleh blok, perisai dan macam-macam, tak boleh. Tu. Katakanlah kita taat kepada Allah Ta'ala, sebaliknya taat kepada harta.
Ya, katakanlah kita tidak taat kepada Allah Ta'ala, sebaliknya kita taat kepada harta. Kita sibuk mencari harta dan sibuk memuja orang hinggakan sanggup berbuat perkara-perkara maksiat. Kebetulan pula benda yang kita lakukan itu tidak berjaya menyebabkan jiwa kita berasa sakit. Kemudian datang orang menasihatkan kita. Katanya semua itu berlaku kerana meninggalkan Allah Ta'ala. Kamu sanggup memuja harta, orang dan nafsu kamu sendiri. Sudah pasti ketika itu jiwa kita bertambah sakit. Bertubi-tubi datang perasaan mahu menyalahkan diri sendiri. Jiwa terasa semacam ada jarum yang mencucuk-cucuk. Bermakna ada 2 kali tekanan yang menekan jiwa golongan ini. Sebaliknya kalau kita menuruti Tuhan dan ditakdirkan diri kita terkena bala, jiwa kita tidaklah tertekan sangat. Kerana itu adalah kehendak Allah. Boleh jadi ada berlaku kesilapan sewaktu kita melaksanakan kerja-kerja. Maka bala yang menimpa merupakan pembersihan dosa-dosa dan kesilapan yang berlaku di tengah jalan. Contohnya sekarang, banyak dosa kita, banyak kesilapan kita, banyak yang bersubahat macam-macam satu dunia. Allah bagi dengan COVID-19. Maksudnya untuk peringatkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku sekarang. Kalau kita tak juga beringat, tak tahulah lepas ni Allah bagi apa pula. Ya, ini. Ya, bila Allah bagi itu sebenarnya merupakan pembersihan dosa-dosa dan kesilapan yang berlaku di tengah jalan kita ni. Maksudnya Allah tangguhkan bala yang besar, mungkin bagi yang ini. Kalau tak juga kita beringat dengan Allah Ta'ala, dia bukan wait seminit, ya. Kita tak tahu apa yang Allah nak buat lepas ni. Ayat-ayat dalam surah Al-Nasr yang menerangkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada umat Muhammad mengenai cara yang betul untuk menyambut kemenangan. Apabila kamu dapat memasuki kota Mekah, tentulah kamu berasa gembira. Manusia yang sedang kegembiraan, dia tidak akan duduk senyap, malah dia akan menunjukkan reaksi bagi melahirkan kegembiraannya. Dia akan bersorak, melompat, melaung dan berjamu. Sebagaimana manusia yang ditimpakan kesusahan, dia turut menunjukkan reaksinya. Dia akan menangis, menggelepar dan berkata hodoh kepada orang. Jadi, apakah yang perlu kamu buat? Perkara pertama yang kamu perlu kena buat ialah fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka ucapkanlah tasbih kepada dengan memuji Tuhanmu. Mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia amat menerima taubat. Kamu kena bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Sebutlah subhanallah dan alhamdulillah. Lakukanlah sujud syukur, solat hajat, puasa syukur, puasa nazar. Kalau di tengah-tengahnya itu ada berlaku kesilapan, maka hendaklah kamu minta diampuni. Ini sepatutnya kita buat. Ya, minta ampun, istighfar. Kita kadang-kadang tak juga nak buat. Tunggu waktu sembahyang baru kita nak astaghfirullahalazim. Boleh jadi benda yang Allah beri kepada kamu sebagai besar, begitu besar sekali, sedangkan tasbih kamu tidak padan dengan nikmat yang Allah beri. Ataupun ketika kamu menyambut kesyukuran ada berlaku kesilapan, atau semasa kamu berkempen dahulu ada tersilap kata dan terlebih buat, ataupun semasa perang kamu ada membunuh orang yang tidak sepatutnya kamu bunuh. Kesilapan-kesilapan begini tidak mengapa, asalkan kamu minta ampun Tuhan, kerana Allah Ta'ala itu memang suka sangat menerima taubat para hamba-Nya yang bersalah. Nampak? Allah tunggu taubat kita sebenarnya. Allah memang menerima taubat kita.
Cuma kita yang selalu sering menangguhkan taubat, ataupun kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya Nabi SAW, siapakah dari kalangan manusia yang paling teruk menerima bala? Lalu Nabi menjawab, orang yang paling teruk ialah golongan anbiya. Kemudian orang yang darjatnya terkurang. Kemudian orang yang terkurang lagi. Artinya untuk mencapai ke darjat yang tertinggi adalah kenalah ikut line susah. Allah Ta'ala tidak memberi syurga kepada orang secara free, tanpa bersusah payah. Jika mahukan martabat yang tinggi sampai ke syurga, maka kita mesti melalui pelbagai ranjau, duri, cabaran dan fitnah. Kita tidak boleh berada di tempat yang tertinggi kalau tidak melalui kaedah ini. Memang ya, bila nak masuk bab syurga ni, orang putih kata obstacle, halangannya memang hebat. Obstacle ni memang hebat. Satu, sebab tu kita jangan menzalimi diri kita sendiri ataupun membiarkan diri kita register awal-awal ke dalam neraka. Cari jalan ke syurga, tapi cabaran yang paling hebat. Ditanya Nabi, siapa yang paling dahsyat kena cubaan Allah Ta'ala? Nabi menjawab, orang yang paling teruk kena cubaan ialah golongan para anbiya. Pasal nak menyampaikan apa yang Allah perintah, tapi diingkari, tapi dibatasi ataupun dihalang oleh orang-orang yang hebat juga sebenarnya. Sebab tu bukan senang-senang nak jadi ahli syurga yang tinggi terus dapat free macam tu. Tak. Macam-macam akan berlaku nanti. Kita tengok terus sikit ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Hud lagi. Wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimat. Inna akhzahu alimun syadid. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah azab Tuhanmu bila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azab Allah itu tidak terperi sekira sakitnya, lagi amat keras serangannya. Ayat 102. Ya, nak menceritakan azab yang Allah hantar bila menimpa penduduk sekian-sekian negeri yang melakukan kezaliman. Tak kira zalim diri sendiri, zalim dengan orang lain. Sesungguhnya azab Allah itu tidak seperti biasa, tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Tuhan berkata, wa kadzalika akhzu rabbika iza akhazal qura. Begitulah caranya bila mana Tuhanmu bertindak ke atas negeri-negeri yang wahia zalimatun, ketika penduduk negeri itu berbuat inaya kepada diri sendiri atau inaya kepada sesama hamba Allah Ta'ala. Allah hantar azab. Bagi orang yang mengkaji belajar bahasa Arab, mereka memahami ungkapan iza kana zalika kazalika. Bila benda itu begitu, maka beginilah cara sifir Tuhan. Serupa aku buat sifir, 2 campur 2 jawapannya mesti 4. Tidak ada cikgu di muka dunia ni yang mengajar bahawa 2 campur 2 jawapannya 3 ataupun 5. Datanglah cikgu yang terpandai sekalipun, dia tetap kena mengaku bahawa 2 campur 2 jawapannya mesti 4. Ni cara dikirakan sifirnya. Macam mana Allah nak buat dengan yang zalim. Siapakah yang buat sifat ini? Aku, kata Tuhan. Bagaimana cikgu-cikgu dan ahli-ahli sains di muka dunia ini terpaksa tunduk
kepada sifir-sifir tertentu. Maka di antara sifir yang begitu banyak, salah satunya ialah apabila manusia membuat sesuatu yang tidak kena dengan kehendak Tuhan, maka bala akan diturunkan dan manusia tidak boleh mengelakkan diri daripada bala ini. Inilah sifir aku, kata Allah. Kamu faham atau tidak, itu kamu punya pasal. Tetapi kaedah ini sudah lama aku buat untuk manusia di muka dunia ini. Allah. Ya, maknanya kena renung, ya. Kena ingatkan, ya. Bila manusia berbuat sesuatu yang tidak kena dengan kehendak Allah, ya, saya ulang balik, bila manusia buat benda yang tidak kena dengan kehendak Allah, maka bala akan diturunkan dan manusia tidak boleh mengelakkan diri daripada bala ini. Inilah sifir Allah. Kamu faham ataupun tidak, itu kamu punya fasal. Tetapi kaedah ini sudah lama Allah buat untuk manusia di muka dunia. Sebab tu tak ada cara lain, tak ada pilihan lain. Taat Allah, tuan-tuan. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata iza akhazal qura, bila Allah Taala bertindak kepada qura. Saya tidak begitu setuju perkataan qaryah. Ini kita bubuh makna kampung ataupun tempat kita perkataan qaryah bermakna kampung. Dalam Al-Quran, negeri Mekah sebagai juga dipanggil qaryah. Ya. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rujulin minal qaryataini azim. Dan kerana mereka mencemuh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada orang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu. Surah Az-Zukhruf ayat 31. Ini ceritakan, ya, zaman Rasulullah SAW. Dahulu suatu yang Mekah, orang Mekah mengkritik Nabi Muhammad SAW. Zaman orang Mekah berkata, Tuhan tidak pandai mencari orang. Seramai-ramai orang yang duduk di Mekah, di negeri Mekah ini, Tuhan hanya memilih Muhammad bin Abdullah untuk dijadikan Nabi. Sedangkan ramai lagi orang-orang kaya di negeri ini. Kalau Mekah hendak dipanggil sebagai sebuah kampung dalam bahasa Melayu, tentulah tidak munasabah. Tetapi dalam Al-Quran, Allah sendiri menggunakan perkataan qaryah untuk Mekah. Begitu juga Taif, yang terkenal dengan sebuah negeri yang besar sejak zaman dahulu lagi. Hingga sekarang juga disebut sebagai qaryah. Jadi adakah Mekah dan Taif itu bermakna kampung ataupun sekalipun penduduk begitu ramai? Tidak munasabah. Kedua kota ini dipanggil sebuah kampung, menunjukkan bahawa qaryah mengikut istilah Quran berlainan daripada qaryah mengikut istilah orang Melayu. Inna akhzahu. Sesungguhnya tindakan yang dilakukan oleh Allah ke atas manusia di negeri-negeri tertentu, alim, syadid, perit, terlalu amat perit. Tindakan disebut ini ialah disebab bagaimana bertindaknya Allah ke atas umat Nabi Musa, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Hud dan umat Nabi Nuh alaihissalam. Cara Tuhan bertindak begitu perit dan kamu tidak ada kuasa untuk mengganggunya. Oleh yang demikian, untuk mengelak diri daripada bala yang menimpa ini, satu daripada caranya ialah pakat patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Pakat meninggalkan apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya kita tinggalkan. Ni diingatkan kita. Tuan Guru ingatkan kita, nak mengelakkan diri pada bala yang menimpa kita ini, caranya kita berpakat semua patuh dengan Allah Subhanahu. Kemudian pakat meninggalkan apa yang dilarang. Berhenti semua. Yang kita dapat ni pun bala yang hebat. Cari jalan sebenarnya. Tok Guru pesan dah.
untuk meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala. Yang diperintahkan kena patuh. Untuk mengelakkan diri daripada bala, kemarau, kemungkinan kita boleh membuat tali air tetapi tidak sampai ke mana-mana. Jika Allah menimpakan balanya, kita boleh menyimpan makanan sebanyak-banyak pun, mengelak diri daripada kelaparan tetapi tidak sampai mana-mana jika Allah Ta'ala tetap menurunkan balanya sekiranya manusia hidup dalam keadaan bermaksiat. Allah akan turunkan. Ini bukan saya kata, kitab sendiri tulis. Sebab tu cari jalan, jangan sampai buat benda-benda yang tidak munasabah dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Yang paling hebat, jangan sekali-kali teruskan buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bala Allah hantar, tak terdaya kita. Panggillah negara mana pun. Sekarang dah jadi contoh, Allah hantar COVID-19. Negara mana yang boleh lawan Allah Ta'ala? Negara mana? Malaysia ke, Singapura ke, teknologi tinggi, US ke, China, semuanya tak terdaya. Tak terdaya, masih berkeliaran virus satu glob dunia ni. Dah sampai dekat 109 juta dah berjangkit virus tersebut. Tak payah kita panggil siapa-siapa nak sebarkan. Dia merebak dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mati pun dekat, silap saya, berjuta juga. 2-3 juta. Dekat 2 juta. Allah, tuan-tuan. Maksudnya, janganlah pujuklah hati kita yang kita sendiri ni dengan Quran kita. Panggillah kerabat kita, anak cucu kita, adik-beradik kita. Pujuk mereka, baliklah kepada Allah, baliklah kepada Rasulullah SAW. Dalilnya ni Hud 102, surah Hud 102, 101. Diceritakan dalam surah Hud ni perangai makhluk-makhluk kaum-kaum zaman Nabi Samud, zaman Nabi Saleh, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Musa. Kemuanya diceritakan. Yelah, tak nampak di depan mata kita. Yang kena tu depan mata. Tu pun masih lagi kedegilan. Kita ni sekarang Allah dah bagi depan mata. Maksudnya Allah tak tangguh. Walaupun umat Muhammad SAW, Allah bagi depan mata sekarang bala yang hebat. Maksudnya janganlah jangan kata ini rakaman. Tak, ini bukan live streaming, live terus pada kita, COVID di mana-mana saja. Maksudnya beringatlah kita daripada bab ni. Maksudnya kita ingatlah pada Allah Ta'ala. Mana yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis syarri amrina wa hdiya wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول من اللهم اغننا بحلال حرامك ومن سواك بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Subhanallah al-aliyil dayyan. Subhanallah syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil layli wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan. Subhanallah il-hannan mannan. Subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallahu fa huwa hasbuhu innallaha baligh qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحسنا بالذل والجبر وتسمنا بالملكوت الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi petang ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.